Dulu. So, kita alurkan semua rakan-rakan kita. Ada Tuan Ghazali, Puan Anira, kita ada Puan Liza, Siti Rohaizat, Puan Nur Jahan, Tuan Saidi Daud, Tuan Haryadi, Puan Rokiah, Puan Yanti, Tengku, Puan Syaribuddin, Puan Nur Rashidah, Puan Marsita, Haris, Puan Nur Abirah, Amira dan Zarina. Okay, so itu yang ada pada malam ni. So kita terus pergi ke kelas kita lah. Okay, kita share slide. So seperti yang kita dah lalui pada hari Isnin tadi, kita bercerita berkenaan dengan sales funnel. Hari Selasa kita cerita berkenaan marketing funnel, dan semalam kita cerita bagaimana untuk bina dan urus database. Jadi kita dah faham, sekurang-kurangnya tuan-tuan dah dapat maklumat ataupun ada sedikit pengetahuan lah, ilmu yang kita kongsikan ni berkenaan pentingnya sales funnel. Jadi apabila kita tahu sales funnel, maka kita akan mula tahu apa itu prospek, apa itu pelanggan. Jadi kita tak nak berniaga sekali saja. Jika boleh kita nak berniaga berterusan. Sebab itu kenapa ada rakan-rakan kita apabila mereka berniaga saja, tak kisah apa produk, mereka boleh jual. Kerana ada sebahagian daripada mereka tu strateginya ialah mereka kenal pelanggan. Macam mana mereka kenal pelanggan? Kerana mereka dah buat avatar ataupun mereka dah buat kaji selidik masing-masing, ataupun mereka faham berkenaan produk ini apa kumpulan sasaran yang sesuai. Jadi macam mana mereka kenal pelanggan ni? Jadi di sinilah perlunya tuan-tuan faham apa itu prospek. Jika tuan-tuan faham apa itu prospek, maka dia akan banyak membantu tuan-tuan nanti dalam membuat sales. Bukan setakat jualan yang pertama, tetapi jualan yang berterusan. Dan jika tuan-tuan ada produk baru pun, tuan-tuan akan tahu dah ke mana nak halakan mereka ini nanti. Okay, so kita terus pergi ke slide. So kenapa kita kena bina prospek? Okay, kenapa kita kena bina prospek? Okay, ini saya suka tanyalah. Saya bila buat satu-satu sharing ni, pertama kita kena gunakan konsep 5W1H lah. Kebanyakan kita akan guna pertama apa dia, siapa, kenapa, bagaimana dan bagaimana. Ini yang penting kita selalu tanya supaya kita ada reason, supaya kita tahu sebab satu perkara tu kenapa kita kena buat. Contoh macam berniaga lah. Kenapa kita kena berniaga? Okay. Contoh Puan Anira, bagus, terima kasih, untuk memudahkan jualan kita. Yes. Jadi kenapa kita kena prospek? Betul sangat, untuk memudahkan jualan kita. Sebab kita dapat keep track mereka ini akan ke mana, apa akan mereka beli. So yang pertama, saya bagi dua poin yang utama. Kenapa kita kena ada prospek? Yang pertamanya, okay, yang pertamanya ialah setiap sales dia akan bermula dengan prospek. Okay, kalau tuan-tuan menjual tanpa prospek, okay, contohlah tuan-tuan jual tanpa prospek, maka jualan itu akan putus pada satu jualan saja. Lepas tu dia beli dengan tuan, lepas tu tuan pun tak ambil contact number dia. Dia beli, okay bang, ambil satu percuma satu, jalan. Lepas tu tuan pun tak ambil contact number dia dan sebagainya. Tuan tak ada simpan pun dia punya maklumat. Jadi kita nak dapat feedback, tak dapat. Jadi sebab itu pentingnya prospek. Jadi setiap jualan ni kena mulakan dengan prospek dulu. Kenapa kita kena prospek? Kejap lagi saya akan kongsikan. Okay? So yang kedua, apabila kita bina prospek ni, maka prospek yang telah menjadi pelanggan tadi, okay, dia akan buka lebih banyak lagi peluang untuk kita membuat jualan seterusnya kepada beliau. Sama ada repeat order ataupun mungkin kita adakan pelancaran produk terbaru. Bang, hari tu alhamdulillah bang, pisang goreng panas abang makan tu dah cantik. Itu perisa original. Contoh. Okay. Ni bang, minggu depan kami nak lancarkan pula perisa coklat. Perisa coklat. Pisang goreng, perisa coklat. Special bang. Jadi, nampak tak? Jadi, bila kita ada produk baru, kita dah ada senarai contact number tadi. Maka dia akan memudahkan kita untuk kita melancarkan apa saja produk-produk terkini yang kita buat. Ataupun, contoh, kita jual produk lain selain daripada pisang goreng. Katalah mungkin pada masa tu tuan-tuan mula jual minuman pula. Okay, minuman bergas buah-buahan contohnya. Bang, hari tu abang beli pisang goreng macam mana bang? Okey, sedap dek. Macam tu contoh. Ni saja nak bagi tahu bang. Since abang dah pernah jadi customer saya kan, saya nak bagi special untuk abang. Okey, ni kita baru lancarkan produk baru. Okey, belum lagi keluar dekat pasaran.
Okay, untuk abang special 30% diskaun. Kita lancarkan nanti katalah 31 September. Okay, harganya ialah RM2. Untuk abang sekarang ni RM1.50 kita bagi. Boleh lah bang, try dulu. Ataupun boleh lah bang, cuba dahulu. Jadi kita dah ada kontak mereka, maka kita boleh rayu dia, kita boleh promote dia, ataupun kita boleh minta sokongan. Cubalah dulu bang. Sebagai tanda sokongan produk baru saya nak jual. So nampak tak? Sebab tu pentingnya prospek. Jika kita menjual tanpa prospecting, maka kita akan hanya sampai ke sudah, hanya akan jadi salesman saja. Sebab itulah kita akan asyik duk jual produk ni, lepas tu kita jual lagi produk orang lain, kita jual lagi produk orang lain. Tapi kita tak dapat bina tim kita pun. Sebabnya kita tak dapat buat prospecting. Sebab tu pentingnya customer journey tadi. Kita nak jadikan dia sebagai pelanggan, sebagai pelanggan ulangan kita, repeat customer, lepas tu sebagai penyokong, peminat tegar kepada produk kita pula, dan akhirnya kita nak jadikan dia sebagai daripada tim kita mungkin. Mungkin masa tu tuan-tuan nak ada agent dan prospect dan sebagainya. So ini pentingnya. Kenapa perlu prospecting? Sebab tu kita perlu ada database. So far dapat tak yang permulaan ni? Okay. Okay, thank you Tengku. Dapat, thank you. Good, Puan Liza pun dapat. So, sama nampak So, tuan-tuan dah nampak 2 poin utama saya bagi pada malam ni. Pertama sekali, sales ni akan mula dengan prospek. Lepas tu, bila prospek ni jadi customer, maka dia akan buka ruang. Untuk satu, dia akan boleh jadi repeat sales anda. Yang kedua, dia juga mungkin akan jadi apa saja produk baru yang anda ingin lancarkan, promotekan, mereka dah jadi customer sedia ada dah. Okay, yang ketiga, mereka ni juga, okay, saya lupa nak cerita tadi, mereka ni juga akan jadi referral kepada produk anda nanti. Sebab tu pentingnya kontak. So, katalah dia makan pisang goreng tadi, sedap. Kat mana beli bang? Ada kat sana tu ni kontak dia. Contoh. Nampak? So, itu pentingnya prospecting. Okay, next, kelebihan prospek. Okay, so kelebihan prospek, pertamanya, okay, adanya data. Okay, apabila kita ada prospek, maka kita ada data yang membolehkan mereka ni menjadi potensi pelanggan kita. Sebab tu pentingnya prospek dahulu. Kita takkan boleh jadikan dia tu sebagai prospek jika kita tak ada data berkenaan dia. Jadi dia kena jadi prospek kita dengan syarat dia dah tunjuk minat. Yang kedua, dia ada maklumat tertentu yang kita dah simpan ataupun kita dah baca daripada dia tu, menjadikan dia tu adalah prospek kita. Ataupun dia ni dah masuk dalam teritori kita, kawasan kita. Kalau kita berniaga di secara fizikal, maksudnya dia ni di kawasan-kawasan kita, teritori kita. Kalau dalam digital marketing ni, mereka ni mungkin dalam kolam kita, dalam database kita, dalam soalan survey kita, apa saja ataupun Google Form. Jadi itu data yang kita inginkan sebenarnya. So yang kedua, adanya maklumat mereka yang menunjukkan minat. Of course, prospek ni tak boleh disebut sebagai prospek jika mereka ni tak tunjukkan minat. So macam mana mereka nak tunjukkan minat? So itu dah kita panggil leads tadi, lead. Kita dah belajar semalam berkenaan leads kan. So mereka klik kita punya kolam, link kita, dan mereka masuk ke kolam kita, ataupun mereka klik email mereka, okay, dan email ke kita, mereka klik borang Google Form kita dan sebagainya. So ini dah menunjukkan adanya maklumat yang mereka dah tunjukkan minat dengan apa yang kita tawarkan. Kalau dalam Facebook, okay, kalau ada orang buat iklan, dia akan tulis itu learn more. Siapa yang tulis learn more, dia akan klik. Ataupun contact, ataupun PM, itu adalah call action yang membuatkan mereka minat kepada kita. Okay, Puan Warbira tanya, macam mana simpan data mereka? Kaedah handphone guna label WhatsApp ke? Betul. Okay, so jika untuk masuk WhatsApp, mereka akan masuk ke dalam WhatsApp kita, ada dua. Satu, mereka PM kita secara personal. Dan yang kedua, mereka akan masuk dalam grup kita. Paling mudah, kita letak mereka dalam grup kita. Paling mudah lah. Okay? Sebab di situ maklumat kita boleh selaraskan. Dan yang kedua, PM personal. Dan kita labelkan mereka. Sebab itulah kenapa saya sarankan tuan-tuan pakai WhatsApp business. Untuk berkomunikasi dengan mereka. Okay? Okay, next. Yang ketiga. So, bila mereka jadi prospek, tuan-tuan, kita juga akan dapat pastikan mereka ni layak tak dengan minimum kriteria untuk mereka ni dijadikan pelanggan kepada kita.
Apa antara minimum kriteria yang kita perlukan? Pertama, kita nak tahu dia ni lelaki ke perempuan. Itu jika kita jual barang-barang kosmetik. Lepas tu kita nak tahu pendapatan dia berapa. Katalah dia punya bajet lebih kurang RM100. Jadi harga kita RM130. Jadi maka mereka ni tak layak lah nak beli. Tak layak ataupun tak boleh nak beli. Ataupun tak mampu nak beli produk kita pada masa tu. Jadi bila kita tahu minimum kriteria, jadi sekurang-kurangnya kita boleh adakan kempen-kempen tertentu dengan kadar diskaun ataupun dia buat 1-2 tas dan kita bagi rebate dan sebagainya. Jadi membolehkan dia, walaupun bajet dia kurang daripada 100, dia boleh beli produk kita. Katalah harga produk kita RM130. Jadi itu adalah minimum kriteria. Ataupun mungkin kita rekomenkan dia, carilah kawan, beli 2 orang, dapat harga special. Nampak tak? Jadi kita pun double sales kita, ada 2 customer yang datang. Daripada 1 prospek, boleh jadi 2 sales. Contohlah, dia ada RM100, harga produk kita RM130. So kalau beli 2, dapat harga RM200. So means seorang RM100. Jadi dia tak cukup bajet mungkin pada masa tu, dia cari kawan, cari lagi kan untuk join. So dapatlah dia beli dengan harga RM200, seorang RM100. So jimat RM30 seorang. So nampak tak? Jadi kita dapat kenal pasti minimum kriteria yang membolehkan mereka ni membeli dengan kita. Jadi daripada sini, kita pun tahu kelayakan yang sesuai untuk mereka ni menjadi pelanggan kita. Okay, contoh banyak yang digunakan ni jika kita nak beli kereta. So kalau pendapatan kita, gaji kasar kita RM3,000, so kereta apa yang sesuai? Kalau kita nak pakai Velfire, mungkin dia minta gaji RM7,000, minimum RM7,000 gaji bersih. Contoh. Okay, kalau kita nak pakai, mungkin nak pakai Vios saja, mungkin gaji bersih RM3,500. Kalau kita nak pakai lah kata kereta Honda, mungkin RM3,500 dah membandai dan seterusnya. Jadi ini yang penting, maklumat-maklumat ni penting sangat untuk kita kenal prospek. Jadi jika ada produk baru, contohnya produk baru datang, kereta yang dia minat ala-ala Honda. Okay, minimum kriteria kata RM2,500 saja. Jadi kita boleh susul semula. Nampak tak? Menjimatkan masa kita sebab customer dah ada dalam senarai kita. Ataupun kemungkinan harga kereta turun pada masa tu. Jadi tak perlu kita nak promote huha-huha, terus kita buka database kita, cari customer yang dah pernah berurusan dengan kita. Daripada situ dah cukup dah. So nampak tak prospek? Dan mereka ni juga macam mana akan buka prospek kepada kita lagi. So bila dia dah pakai, bang, macam mana bang? Kereta saya okey tak? Okey, cantik, servis tip-top dan sebagainya. Dia akan kata macam itulah, dia puji kita. Lepas tu bagi touch and go percuma, macam-macam bagi percuma kan. Jadi tak apa, nanti saya recommend kat orang saya pakai. So nampak? Dengan satu pelanggan tadi yang berjaya, daripada prospek jadi pelanggan yang berjaya, dia pun akan bawa lagi prospek baru pada tuan-tuan. So nampak? Sebab itu penting sangat prospecting. Jangan pandang mudah benda ni. Walaupun tuan-tuan jual sambal ikan bilis ke, sambal garing ke, sos dan sebagainya, jangan pandang mudah. Ini prospecting penting. Inilah dipanggil customer journey. So next, kita juga boleh jangka. Okay, bila kita ada prospek, kita akan boleh jangka mereka ni sampai mana. Adakah mereka ni hanya sebagai pengguna yang pertama kita, ataupun mereka ni boleh jadi klien kita akhirnya, iaitu repeat customer kita. Itu pentingnya prospecting. Okay? Jadi kita, at least kita akan tahu mereka ni sampai jadi pelanggan ke, lepas tu habis. Ataupun mereka ni akan jadi klien kita. Ataupun untuk new product pula selepas ini. Jadi kita boleh estimate dah mereka ni ke mana. Okay. Seterusnya, kita juga boleh kurangkan ataupun kita boleh jangka rejection, penolakan mereka. Contoh penolakan tu ialah bila kita jual harga 130 tadi. Dia tak mampu dah. Jadi macam mana? Kita boleh jangka, mesti dia akan reject. Jadi apa yang kita buat? Jadi kita ambil inisiatif lain, kita bagi option dia cari kawan beli, ataupun 130 memang tak ada diskaun bang, tapi kita bagilah abang percuma sekian. Jadi dia pun fikir 2-3 kali. Maka rejection tu dapat dikurangkan. Jadi di sinilah akan membuka peluang lagi untuk kita buat sales dan sebagainya. Okay. Dan seterusnya, campaign marketing ataupun pelancaran produk baru. Yang seterusnya, tuan-tuan boleh jadikan mereka ini sebagai apa saja yang tuan-tuan akan lancarkan, sama ada tuan-tuan ada produk baru ataupun tuan-tuan produk baru ataupun
company baru. Contohnya, tak kisah apa saja sebab tuan-tuan ada data mereka. Jadi contohlah tuan-tuan lancarkan produk baru seperti saya katakan tadi. Harga kena special. Contoh harga RM2, bang, kita lancarkan 1 Ogos untuk abang special. Abang order sekarang kita bagi RM1.50. Minuman bergas ini. Okey. 1 hari bulan nanti harga RM2. Tapi dapat bila dek? Tak apa, masa pelancaran tu abang dapat lah. Cuma dah harga tu special. Kiranya macam pre-order. Tuan-tuan boleh buat macam pre-order ataupun memang bagi harga special dia dapat terus. Terpulang kepada cara dan strategi masing-masing. Okay, so setakat ni dapat tuan-tuan. Dapat ke? Ada dapat faham ke ataupun dapat tak mesej yang saya sampaikan ni? Itu saya nak fahamkan pada anda. Terbaik. Okay, Chun. Okay. So, jika itu tuan-tuan dah mula faham apa itu prospecting, maka di sinilah pentingnya kita kena prospect dahulu, barulah kita buat sales. Sebab tu kita duk asyik kejar sales, jadi kita pun penat. Sampai ke sudah kita jadi salesman saja. Sebab kita tak faham tadi prospect. Kita tak faham prospek, kita tak kenal mereka tadi. Sebab tu kita asyik nak jual barang je manjang. Jadi sekarang ni jadilah seorang yang kira you kena advance sikit lah. Kena ambil kertas, rangka. Dia tak boleh main pandang, fikir-fikir, assume. Dia tak boleh. Dia kena ambil kertas, kita kena rangka kita punya strategi. Kita kena buat lukis kita punya customer journey tadi. Daripada prospek sampailah kepada pembeli, sampailah kepada klien. Jadi kita kena buat. Di antara tu semua dia ada dia punya campaign marketing ataupun ada action item ataupun konten-konten yang kita kena kongsikan. Itu kena buat. Jadi prospek dahulu baru kita akan fikir pasal sales. Okay, next. So dalam digital marketing, bagaimana nak dapatkan prospek? Itu kena tanya dulu. Bagaimana nak dapatkan prospek dalam digital marketing? Okay. So yang pertamanya, kita kena kenal dulu mereka ni. Kalau kita di luar ni, physical tak ada masalah. Kita kenal lah, abang ni daripada taman sebelah tu. Abang ni orang masjid. Abang ni orang selalu ada kat pasar ni. Abang ni selalu dekat kedai kopi ni. Kita kenal mereka macam tu. Tapi kalau dalam digital marketing ni, kita tak boleh kenal mereka macam tu. So, kita tak nampak mereka. So, apa yang kita kena tahu? Kita kena kenal ID mereka. Kita kena dapatkan ID mereka paling minima, nombor telefon, email ataupun akaun FB. Itu paling minimal lah tu. Kalau detailsnya, itu adalah dia punya soalan survey ataupun isi borang dan sebagainya. Saat kita nak tengok trend mereka ni, sama ada guna Facebook berapa jam, ataupun apa dia punya trend perbelanjaan bulanan, ataupun apa minat, apa hobi dan sebagainya. Sebab tu kalau perasan dekat bank, dia akan tengok apa kita punya minat dekat travel, kita minat dekat otomotif, kita minat dalam rumah, property dan sebagainya. Sebab apa? Sebab nanti mereka akan designkan marketing yang sesuai pada kita. Jadi dia akan buat loan, pinjaman ataupun credit card dan sebagainya sesuai kepada apa kita punya hobi tadi. Sebab tu pentingnya mereka nak tahu kita punya minat. Okay? Next. So yang ketiga, ID ni dia panggil database. So dalam digital marketing, kita kena ada database. Wajib ada database. Macam Puan Warabira tanya tadi, macam mana nak save nama mereka dalam WhatsApp, itu database lah tu. Kita labelkan mereka atau kita kumpulkan mereka dalam grup WhatsApp tadi. Saya akan bagi tahu macam mana kita nak berurusan dengan orang yang kita tak kenal dalam WhatsApp. Kejap lagi lah hujung sesi. Ada point tu ada saya dah siapkan. Okay. So next, database ini adalah king. Pergilah mana-mana digital marketing, memang penting sangat berkenaan database. Database ni ibarat king. Jika kita ada database, kita akan boleh tahu trend. Kita akan boleh tahu habit ataupun mereka punya tabiat lah, perbelanjaan, hobi dan sebagainya. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan dekat Facebook, tuan-tuan dah kena baca dah. Okay, kalau tuan-tuan minat travel, akan keluarlah berkenaan dengan camping, bicycle dan sebagainya. Kalau tuan-tuan minat berkenaan dengan contohlah tuan-tuan pernah search berkenaan barang-barang kosmetik, dia akan keluarlah benda-benda kosmetik tadi. Lepas tu minggu depan keluar lagi. Kadang tuan-tuan tak cari dekat Facebook pun, tuan-tuan cari dekat Google. Tapi sebenarnya dia dah baca, dia dah synchronize semua tu. Sebab tu dia boleh tahu tuan-tuan punya penggunaan. Lepas tu tiba-tiba tuan buka saja pukul 8 pagi, dia akan terus promote
dengan tuan pukul 8 pagi. Sebabnya dia dah tahu dah trend penggunaan Facebook tu pada pukul berapa. Setiap hari tuan-tuan gunakan. Dalam masa 90 hari, mereka dah capture dah data berkaitan. Sebab tu ada orang, dia tak nak apa maklumat ni dia dedahkan, dia privacykan. Apa saja yang dia Google search dekat Facebook, dia tak nak dibaca oleh Facebook. Itu ada setting lah, tuan-tuan boleh buat setting tu. Itu luar daripada kelas lah. Saya hanya bagi tahu tips saja. Okay? So next, ada cadangan coding untuk key in prospect. Okay, ini cadangan untuk coding ni, biasanya benda-benda macam ni dia melibatkan robot lah. Okay, dia kena gunakan robot ataupun dia gunakan software. Okay, kalau secara manual ni dia makan masa panjang sikit. Jadi ini memang Puan Nabira, kita cadangkan memang kena guna software ataupun dia macam robot lah orang kata dalam digital marketing. Jadi ini dia lebih advance. Kalau nak juga secara manual, paling mudahnya kita sendiri kena buat sistem. Dari segi database tu macam mana kita nak kumpul. Dari segi nama-nama mereka tu, kita kena save. Macam mana kita nak save nama tu. Kalau dekat handphone book tu, contohlah dekat phone book kita save. Katalah DMC, Digital Marketing Class, nama dia daripada mana. Jadi itu yang kita nak tahu. Contoh. Ataupun mungkin kita buka Google Chrome, Google Form. Dekat Google Form tu kita bagi mereka isi. Jadi kita bagilah mungkin reward apabila siapa yang isi maklumat ni, kita bagi reward ke, atau kita sendiri key in maklumat mereka dalam Google Form. So memang saya sangat cadangkan tuan-tuan create Google Form untuk simpan senarai database pelanggan anda. Itu memang sangat mudah, tuan-tuan forward dalam group untuk mereka isi. Itu paling mudah. Kalau tak, tuan-tuan kena isi lah. Okay? Maksud saya cara nak tulis atau save nama, nak bagi kategori. Okay, Cun. So biasanya macam saya. Okay, saya akan letak dulu kategori itu di depan. Baru saya akan letak nama mereka, baru saya akan letak mereka daripada mana. Itu ada tiga bahagian. Okay, contohlah produk, contoh macam XOX, saya akan letak XOX depan, lepas tu nama dia, lepas tu baru mereka ni daripada area mana. Penting nak tahu mereka area mana sebab kita nak serve customer tu. Ataupun macam contoh kelas digital marketing, okay, saya letak DMC, nama dia daripada mana. Okay, ataupun dari kategori tadi, DMC, nama dia, lepas tu siapa referral. Contohlah referralnya macam sekarang ni ada daripada Puan Hawa contohnya kan, geng-geng Puan Hawa. So saya letak Puan Hawa, lepas tu baru area mana. Sebab apa? Sebab kita nak tahu siapa yang membawa mereka pada kita. Jadi tu penting. Strategi ni kena adalah kita kena sistem. So macam mana nak create Google Form? Okay, nak create Google Form nanti saya akan kongsikan dalam email ataupun dalam group. Dia punya tutorial Tuan Syarifuddin, insyaAllah. Google Form ni senang je, insyaAllah nanti kita akan kongsikan lah. Okay, next. So di mana dan bagaimana nak cari database? Okay, pertama kita kena cari di platform media sosial yang ada. So database ni ada banyak tuan-tuan, berterabur sebenarnya. Okay, dan kalau siapa rajin simpan database ni boleh buat jual, boleh dijual dan jadikan duit. So siapa yang akan beli database ni? Ada ramai orang nak beli database ni. Cuma ada satu lagi, sekarang ni kita ada sekatan. Dulu tak ada sekatan, sekarang ada sekatan nak simpan database. Dia tak boleh sangat detail, melainkan dia ada concern daripada pemilik itu sendiri, dia memberi maklumat berkenaan dengan kita untuk kita kongsikan mungkin. Okay, kalau kita membeli database ni, sekarang ni kita akan boleh kena denda. Okay, sebanyak RM50,000. Itu data privacy 2010. Jadi hati-hati ya tuan-tuan kalau nak dapatkan database daripada sesiapa. Okay, pembelian database ni kena hati-hati dengan Privacy Akta 2010. Itu penting. Cuma kalau kita nak dapatkan database secara random ni, kita boleh dapat dekat WhatsApp personal ataupun group. Situ ada banyak nombor telefon kan. Kedua, Telegram. Ketiga, email. Melalui email. Keempat, melalui Facebook. Dan kelima, melalui Google. Ini ada cara. Nak tarik database dekat Google pun ada cara sebenarnya. Itu guna software. Okay. Software ni berbayar lah. Kalau buat masa ni yang saya kongsikan ni, yang saya tahu, yang sekarang ni kita nak kongsikan benda percuma untuk tuan-tuan. Jadi buat secara manual tak apa. Kalau nak lebih advance lepas ni, memang agresif buat marketing, mungkin saya akan boleh perkenalkan pada tuan-tuan dengan software. Satu software, tarik semua database ni dengan satu klik. Senang sangat tuan-tuan. Itu sekali je. Tuan beli software tu sekali je, lepas tu tak ada perlu bayar lesen setiap tahun dah. Tak ada, sekali je.
Okay. So yang keduanya, apabila kita dah jumpa, kita dah cari database ni dekat media sosial, maka kita kena tarik mereka. Okay, kita kena tarik dan kita kena jemput mereka. So nak tarik dan jemput tu, kita kena tanya, nak tarik dan jemput ke mana? Okay. So of course, sekarang ni kita gunakan WhatsApp. Okay, WhatsApp Business. Maka kita tarik mereka pergi ke grup WhatsApp yang kita bina sendiri. Selama ni tuan-tuan banyak join WhatsApp Business, WhatsApp grup orang lain. So kenapa tidak sekarang ni tuan-tuan ubah sikit cara tu, tuan-tuan create grup sendiri, itu dia panggil WhatsApp grup tuan-tuan, maka tuan-tuan jemputlah pula mereka masuk dalam grup tuan-tuan. So bila tuan-tuan dah ada grup WhatsApp tadi, dalam digital marketing ni banyaknya lah sifu-sifu yang lain semua dia panggil sebagai kolam. Ini yang saya belajar jugalah daripada sifu saya. Okay, Master Trainer E Usahawan. Okay, saya belajar daripada beliau. Ini juga ialah kolam dia kata. Jadi grup WhatsApp kita ini dipanggil sebagai kolam. Kalau kita sebut kolam, maka tuan-tuan set dalam kepala itu adalah grup WhatsApp tuan-tuan sendiri. Okay, so kita kena tarik dan jemput mereka pergi ke kolam kita. So kenapa? Kena tanya kenapa pula kena buat kolam? Tak pasal-pasal kena satu kerja lagi kan. Sebab tuan-tuan nak bina prospek. Maka kita nak tarik prospek tu masuk ke dalam kolam itu tadi. Apabila mereka dah masuk dalam kolam itu, okay, mereka akan jadi prospek anda. So jemput dan kumpulkanlah mereka dalam kolam anda tadi, dalam grup WhatsApp anda tadi. So kenapa perlu kita bina kolam ni? Okay. Yang keduanya ialah prospek ini datang bukan sebab kita add. Ada orang tak selesa. Tiba-tiba kita buat grup, kita add orang tu dalam grup ni. Kejap lagi dia left lah. Pasal apa dia tak selesa? Sebab kita paksa dia masuk dalam grup kita. Jadi konsep dia jangan buat macam tu tuan-tuan. Melainkan dia memberi kebenaran. Okay, addkan saya dalam grup tadi. Itu boleh. Tapi untuk marketing ni, kita kena pastikan mereka ni dengan rela hati. Okay, dengan rela hati, klik link tuan-tuan, masuk ke dalam grup tadi. Jadi prospek ni kita tak paksa mereka masuk dalam grup ni, maka mereka pun ada hak untuk left sesuka hati mereka daripada grup tu. Dan tuan-tuan jangan berkecil hati. Kalau ada orang masuk seronok, lepas tu tiba-tiba orang tu left daripada grup kita, rasa dah mula down dan sebagainya. Don't worry tuan-tuan, ini baru prospek saja. Kita nak bina prospek. Ada yang masuk, ada yang keluar, tu pulang. Tak ada masalah. Jadi kita kena keep content, keep sharing dan sebagainya. Jadikan grup kita menarik. So, yang ketiga. So, bila mereka masuk dalam kolam ni, apa maksudnya tuan-tuan? Maksudnya mereka ni dah tunjukkan minat. So, bila mereka dah tunjukkan minat, so mereka tu adalah prospek lah. Sebab mereka dah tunjukkan minat tadi. Dapat tak? Bila mereka tunjukkan minat, dia akan dengan rela hati klik link tersebut, masuk ke dalam grup tuan-tuan tadi. So, mereka ni bila dah masuk saja, itu adalah prospek tuan-tuan. Dan yang keempat, so mereka juga dah mengesahkan, okay, diri mereka ingin tahu lebih. Mereka nak tahu lebih lanjut, so of course mereka kena join grup kita. Sebab kalau mereka tak join, mereka tak dapat informasi yang mereka inginkan. Jadi ini maksudnya, mereka dah mengesahkan bahawa mereka perlu informasi lebih. Jadi sebab itu dia akan join grup tadi. Jadi tuan-tuan punya tugasan selepas itu, macam saya kongsikan semalam, daripada satu bina, itu adalah bina database. Jadi bila mereka dah masuk dalam kolam ni, itulah kita panggil sebagai kena urus database tadi. Daripada marketingnya, approachnya, sharing, close, lepas tu follow up, lepas tu jadi branding tuan-tuan. Jadi nampak tak? Dia punya proses. Ini continue daripada kelas semalam. Nanti tuan-tuan buka slide ni, compare dengan slide yang semalam, cuba study balik, dan tengok video yang saya rakamkan, okay, supaya tuan-tuan akan lebih clear lagi. Okay. So, Puan Anira faham? So, good. Itu yang kita nak. Okay. So, next. So, kenapa? Jadi, di sini lah tuan, kenapa perlu buat kolam sendiri? Jadi, tuan-tuan sekarang tukar cara. Daripada sibuk join grup orang lain, kenapa tidak sekarang anda buat kolam sendiri? Okay? Buat kolam sendiri, maka jemput mereka masuk dalam anda punya kolam. Tapi kena ingat, bila nak masukkan dalam kolam anda, kena ada konten. Kena ada sebab kenapa mereka kena join tersebut, grup anda tersebut. Jadi kena cari sebab.
kenapa mereka kena join grup tersebut. Contohlah, tuan-tuan nak kongsikan resepi, tuan-tuan nak kongsikan tip kurus, tuan-tuan nak kongsikan tutorial pakai tudung, apa saja tips-tips yang bermanfaat tuan-tuan nak kongsikan. Jadi mereka akan join grup anda nanti. Okay, next. Okay, next. So, kenapa kena ada kolam sendiri? Ni kena tanya juga ni. Semua ni selalu kena tanya tuan-tuan. Dia tak boleh just ikut je apa yang Harbi ni cakap, asyik ikut je kan. Jadi dia tak jadi. So, itu sebab tu, you jangan jadi observer. You jangan jadi pemerhati dalam saya punya kelas ni. Kita kena bersama-sama. You kena participate bersama-sama. Jadi, lepas kelas, sebaiknya terus praktikkan. Jangan, kalau you tunggu, seminggu, 2 hari, 3 hari tunggu, maka tak jadi dia. Nanti dia momentum tu akan down dan sebagainya. Jadi, kalau boleh terus praktik apa yang you buat sekarang. Okay? Saya faham. Saya pernah buat kolam dulu. Tapi sayangnya nombor lama kena burn. Cash tak bayar postpaid. Sedih. InsyaAllah nak ubah ke lebih baik. Okay, cun. So, ini adalah satu contoh yang berlaku lah. Nanti saya akan bagi tahu strateginya nak selamatkan kolam tadi. Kejap lagi di hujung kelas akan ada. Okay, strategi nak kemaskan kolam. So, lepas tu Tuan Syarifudin tanya, ada copywriting untuk ajak orang ke kolam kita? Okay, copywriting, saya tak ajar copywriting, tapi insyaAllah ada kelas lah. Kita akan buatkan kelas. Cuma kena tahu tuan-tuan punya produk. Jadi copywriting tu sesuaikan dengan produk. Itu nanti saya akan kongsikan. Okay. So next, kenapa kena ada kolam sendiri? Tuan-tuan kena tanya ni, kenapa kena ada kolam sendiri? Okay. Pertama, tuan-tuan ada jadi pemilik ataupun admin kepada kolam tersebut. So bila kita jadi pemilik, okay, kepada admin, kepada grup tersebut, okay, kita boleh kawal benda tu sendiri. Dan jangan sampai hilang kawalan seperti kawan kita tadi, Puan Anira okay? Jangan sampai kita hilang kawalan kepada grup tersebut. Sebab grup tersebut nanti kalau kata admin left, nanti dia akan terus diberi kepada orang lain. Jadi untung pada dia lah. Sebab bila ada grup ni, kadang-kadang dia ada yang berbayar tau. Dia macam mana grup ni boleh berbayar? Dia ada cara lain lah. Itu lebih advance. Saya tak kongsikan dalam kelas ni. Okay, so yang ketiga, bila kita jadi admin, kita juga boleh tetapkan syarat kita sendiri. Syarat-syarat nak join grup ni apa? A, B, C, D dan F terpulang pada anda. Syarat-syarat tersendiri. Dan seterusnya, kita juga boleh kongsi apa saja yang kita benarkan. Sama ada kita sendiri kongsi, kita tak benarkan orang lain, terpulang. Sebab you punya grup, suka hati you nak kongsi sendiri kan, tak benarkan orang nak chat dan sebagainya. Ataupun mungkin you buka juga chatting tu untuk orang lain. Jadi semua orang boleh berkomunikasi, boleh promote, boleh cerita apa saja. Jadi itu bergantung kepada admin group tadi, nak buat setting macam mana. Okay? Dan yang seterusnya, kelima, bila tuan-tuan ada grup, tuan-tuan mudah untuk membuat perkongsian. Okay? Mudah nak buat perkongsian kepada kumpulan sasar tu tadi. Dia lebih spesifik dan lebih menjurus kepada minat masing-masing tadi. Minat grup tu lah berdasarkan grup tadi. Dan seterusnya, seperti yang saya kongsikan tadi, okay, macam mana nak PM prospek dalam grup tadi. Okay? Jadi ini bagusnya tuan-tuan, bila berniaga melalui WhatsApp, sekiranya kita jadi admin grup, okay, ini saya bagi tips lah. Bila you jadi admin grup, okay, you boleh tanya sendiri. Okay? Jadi admin grup. Lepas tu nanti, contohlah tuan-tuan join group lah. Okay, senang macam tu. Tuan-tuan join satu group. Lepas tu tuan-tuan ada tahu ada admin dia. Katalah admin dia Hardi. Admin dia Hardi. Contohnya saya lah, admin group tersebut. Agak-agak kalau saya PM puan, atau tuan-tuan nanti, agak-agak rasa macam welcome ke? Atau you rasa macam, siapa ni? Daripada mana? Nampak tak? Ada dua keadaan. Keadaan pertama, orang tiba-tiba PM anda. Assalamualaikum puan, saya Hardi daripada KL. Ada benda saya nak cerita kat puan ni. Contoh. Lepas tu kita mesti akan blue tick je orang tu. Sebab kita tak kenal dia. Tiba-tiba nak PM saya pula. Contoh. So yang kedua. Okay, yang kedua ada juga dalam grup yang sama, tiba-tiba PM kita. Assalamualaikum tuan, saya Hardi, ahli grup kepada scan. Kita ada sama dalam grup tu tuan. Boleh tak saya nak tanya sesuatu atau kongsikan sesuatu? So, kita akan ambil dua perkara. Pertama, kita terima mesej tu tadi, tapi dalam masa yang sama, yang kedua, kita mungkin delaykan sikit. Apa dia ni? Siapa dia ni? Tiba-tiba nak PM kita dan sebagainya. Nampak dah? Okay? So, blue tick
Blue tick tu tuan, dia baca kita tapi dia tak reply kita pun. Dia dah baca teks tu tapi dia tak reply kita pun. Itu adalah blue tick. Ada dalam WhatsApp setting. So yang ketiga tuan-tuan, dalam grup yang sama admin tiba-tiba PM anda. So agak-agak macam mana tuan-tuan akan layan admin ni tadi? Assalamualaikum puan, saya Hari. Puan adalah ahli grup saya. Nampak tak? Ahli grup saya. Okay? So dia tu dalam grup kita. Jadi ada benda saya nak kongsi dengan tuan ni. Boleh tak? Jadi rasanya lah. Agak-agak antara 3 senario ni, mana yang you akan welcome untuk nak berkomunikasi dalam WhatsApp? Ada idea tak? 1, 2 ataupun 3? Okay. Yang pertama tadi, stranger, tak kenal langsung. Yang kedua, stranger juga tapi dalam grup yang sama. Dan yang ketiga, dia ni taklah kata stranger. Tapi dia ni adalah admin group. Okay. Biasanya kalau nak simpan database orang, kita post kat FB dan buat ayat hai semua, siapa sini orang Kuantan, jom kita save number. Boleh tambah view status korang semua. Betul. Yang ni pun boleh pakai kawan sebenarnya. Okay, cara ni pun boleh pakai. Cuma dari segi prospecting tu kita tak jelas minat mereka. Kena ingat, kita ni nak kumpul database tu untuk apa? Puan nak kumpul secara random ke? Orang tu minat A, B, C, D, ataupun kita nak samakan minat tu dengan mereka. Sebab tu kenapa kita lebih baik kita nak buat prospecting ni guna link kita ataupun kolam. Jadi mereka yang klik link kita tu, dia tu dah dihalakan, dah kita buat trafik tu pergi ke kita kerana minat dia tadi. Minat dia tadi berdasarkan apa yang kita kongsikan. Okay? So nampak So pergi kepada soalan tadi, ada 3 perkara tadi. Jadi at least kalau admin PM ahli group, so dia taklah keberatan nak layan ataupun communicate dengan admin. Tapi kalau yang pertama langsung dia tak kenal, memang dia takkan layan lah. Yang kedua mungkin dia akan layan sebab dalam grup yang sama. Okay? Tapi yang ketiga, dia akan membuka lebih ruang. Dia akan welcome sedikit. Okay? Taklah welcome sepenuhnya, tapi dia akan welcome sedikit untuk berkomunikasi dengan admin. Sebab dia percaya dengan admin tadi. Sebab admin tu adalah pemilik pada grup. Kalau ahli grup saja, PM dia tak percaya sebab dia tak kenal. Itu maksud saya. Trust tu tak ada dekat sana. Okay? So dapat tuan-tuan masuk sampai situ dahulu. Saya nak follow, anda follow saya dulu. Saya nak tengok sampai mana tuan-tuan dapat follow. Okay? Jelas. Thank you, Puan Anira. Okay, next. Saya boleh terus Puan Hawa kata dapat. Thank you, Puan. Okay, Jun. So, sebab saya perlukan respon ni kerana saya tak nak ada yang ketinggalan. Sebab saya dapat respon ada yang kata saya laju juga. Jadi, saya minta maaf. Sebab saya memang cuba untuk slowkan ataupun speed tu sama rentak lah dengan tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Okay. So, bagaimana nak bina kolam? Ini saya tunjukkan contoh lah bagaimana anda nak bina kolam. Pertama sekali, buat grup WhatsApp. Okay. Lepas tu yang kedua, add new group member. So, di sinilah pentingnya kenapa saya katakan tadi Puan Anira bertanya dia punya grup hilang kerana masalah tertentu. Jadi di sini cadangannya yang lebih bagus dan lebih baik, buat grup WhatsApp tu guna business WhatsApp, masukkan number anda yang kedua dalam grup tu. Sekurang-kurangnya kalau satu number anda tu dah hilang ataupun dah number tu kena terminate lah, contohnya kan, sebab lama tak top up kan. Jadi di sini saya bagi iklan sikit. Tukar ke OneXOX 28 bulan tak payah top up. Itu iklan sikit. Okay? Jadi masukkan nombor yang kedua. So nombor kedua ni, at least kalau satu number hilang, tuan-tuan masih ada kontrol lagi ke atas grup tersebut. Sebab ada second number dalam grup tu. Jadi bila number tu hilang, add number baru tuan-tuan nanti, jadikan admin lagi sekali number tu. So install dekat WhatsApp Business contohnya. Jadi ini supaya grup tu takkan hilang. Jadi kena praktikkan nombor ni. Kalau tak nombor tuan-tuan, letaklah nombor pasangan ataupun nombor partner perniagaan. Tak ada masalah. Apa saja, at least admin tu sekurang-kurangnya kena ada 2 dalam grup tu. Kalau tak nanti, dia akan jatuh pergi ke tangan orang lain. Grup tersebut. Okay? So pastikan ada 2 admin dalam grup tu. Sama ada nombor kedua kita ataupun nombor partner berniaga ataupun nombor pasangan kita. Terpulang siapa yang kita nak letakkan. Okay? So, nombor 3, step ketiga, kita kena set foto dan juga kena set nama grup
Dan keempat, kita kena edit description. Jangan risau, ini laju sikit tapi ada panduan. Saya akan bagi dalam slide. Nanti tuan-tuan follow je slide tu. So yang keempat, edit description. Penting untuk edit description ni untuk bagi tahu secara ringkas group tu berkenaan apa. Jangan dibiarkan kosong description ni. Bila buat group, jangan biarkan kosong. Contohlah you ada group family. So kalau family tak apalah kita kosongkan sebab kita faham maksud grup tadi. Tapi kalau kita ada buat grup lain, so kena buat bagi tahu. Grup ini adalah grup alumni tahun bila sampai bila di mana. Contoh, katalah UPM, alumni UPM. Okay? Lepas tu orang takkan semua orang nak join grup alumni daripada tahun 40 sampai ke tahun 2020. Jadi pening kita pun tak kenal mereka. Jadi buat description alumni UPM batch tahun 2000 sehingga 2003 contoh. Kalau nak spesifik, college mana, pengajian apa, letak dalam penerangan grup tadi. Jadi bila mereka klik, mereka akan nampak, oh ini, jadi dia tak jadi join mungkin, ataupun dia akan join. Jadi di situ sebelum join grup tu, dia ada penerangan ringkas. Okay, next, nombor 5. So dekat group setting, so dekat send message tu, pastikan tuan-tuan tukar setting. Sama ada nak admin saja ataupun open. Semua orang boleh message dalam group tadi. Macam group info, kelas kita digital marketing ni, saya memang tak bagi orang nak komen. Sebab saya nak pastikan semua dapat informasi berkenaan digital marketing tak tertinggal. Sekarang nanti semua orang bertanya dalam group tu pening nanti. Tertinggal maklumat kelas terlepas dan sebagainya. Jadi itu sebab saya tak buka chatting. Okay, nombor 6. Invite. Okay, invite link, salin. Pastikan copy link tu. Okay, dan nanti paste dekat grup anda ataupun dalam copywriting. Okay. Dan ketujuh, kena pastikan ada copywriting. Ke-8, post. Post lah di mana saja. Sama ada di WhatsApp personal ataupun WhatsApp group, Facebook personal ataupun Facebook group ataupun dekat page. So, jangan risau, saya tunjuk share step by step. Sikit saja. Okay. So, ini dia punya paparan tuan-tuan. Create group. Pastikan klik dekat new group ni. Dekat menu sebelah kanan tu, klik akan keluar new group. Lepas keluar new group ni, nanti pilih salah satu number daripada senarai number tu. Kalau boleh letak number second anda. Search number anda kat sini. Dah search number tu atau partner nanti klik tanda hijau ni. So dia akan next. So bila next, di sini dia akan minta update nama group tadi. Letaklah apa nama group tuan-tuan tadi. So lepas tu dia akan nampak siapa ahli yang tuan dah add tadi. Kalau ada 2, 3, 4 tak ada masalah. Tapi add dulu satu untuk buat group ni. So, buat nama, lepas tu klik pada gambar ni untuk letak gambar. Jangan biarkan group tu kosong tanpa gambar. Jadi orang tak yakin. Jadi kena letak gambar. Tak kisahlah gambar apa pun. Okay? So, bila dah letak gambar ni, pergi ke bawah dia, ada add group description. So, di sini adalah penerangan ringkas. Group tu untuk apa? Okay? Lepas tu, ke bawah lagi sikit, pergi ke group setting. Group setting ni, ada dua bahagian dalam tu. Dua-dua tu tukar admin only. Okay, edit group info. Sebab nanti, kalau tak tekan admin only ni, nanti orang lain boleh edit group info tuan-tuan nanti. Tak pasal-pasal, kena edit lagi semula copywriting tu. Yang keduanya, dekat situ juga ada send message. Tukar pergi ke admin only. Kalau tuan nak open sini, tak ada masalah. Tapi dekat edit info ni, pastikan admin only. Yang bawah ni tak ada masalah. Nak open boleh, tak open pun boleh. Okay. So next, dekat sini invite link. So dekat invite link ni, okay, oh macam kita buat grup keluarga. Yes, betul Puan Niza. Cuma, okay ada cuma dia Untuk buat grup ni, kena pastikan guna grup business, WhatsApp business. Dia kalau WhatsApp personal, dia tak ada setting macam ni. Dia tak ada setting, grup setting ni dia tak ada. Kalau WhatsApp personal. Sebab tu penting, bila buat grup business, grup berniaga, pakai grup WhatsApp business. Baru dia akan ada setting ni semua. Okay, ini beza dia dengan WhatsApp personal. Kalau WhatsApp personal, dia tak ada setting yang tadi tu. Dia tak ada setting ni. Jadi siapa saja boleh edit dan siapa saja boleh PM. Kita tak boleh kawal pun. So, bila kita nak kawal grup kita, pastikan pakai WhatsApp business. Okay, next. So, dekat sini, nanti bawah lagi sekali, tuan-tuan akan nampak invite link. So, dekat invite link ni, bila klik saja, dia akan ada pilihan copy link. Cari yang ada copy link. So, copy link ni, lepas tu paste nanti dalam group tu dulu. Okay, sebab apa? Sebab nanti kita nak gunakan dalam copywriting. Nampak tak? Kan tuan-tuan dah join kita punya group ni, kita bagi satu copywriting panjang. Bawah sekali tu, kita bagi klik. Siapa nak join, sila klik group, link group berikut. So, nampak?
Kan? Jadi tuan-puan akan dapat lah. Dia akan masuk dalam grup kita. Okay, jangan berhenti di situ saja. Last step. Okay, last step. So, pergi ke nama yang ada dalam grup kita tu. Carilah siapa yang kita nak jadikan sebagai second admin. Penting untuk jadi second admin ni supaya supaya grup tu tak terlepas ke orang lain. Macam kes kawan kita tadi, dia punya grup tu dah banyak sayang lah. Memang sayang lah bagi saya kalau grup tu terlepas. Okay, klik selama 2 saat pada nama dia. Katalah nama yang kedua tu, klik dalam 2 saat, dia terus akan keluar button ni. So, tekan make group admin. Klik yang tu, so dia pun akan jadi admin anda. So, anda boleh chat masing-masing dalam grup tu. Orang lain tak boleh chat, anda berdua saja boleh chat. So, dapat tak sampai situ tuan-tuan? Okay. Apa tuan? Okay, so pertanyaan, kalau kita ada save number customer tapi kita nak buat group business customer, dapat juga ke WhatsApp business walaupun customer tak install WhatsApp business? Yes, dapat. Betul. Dia tak kisah. Orang tu pakai WhatsApp apa saja pun, termasuklah WhatsApp FM yang kita ada sekarang ni, tak kisah apa WhatsApp. Asalkan nama dia WhatsApp, dia akan dapat. Kita akan invite dia dalam group kita. Yang penting, kita setting group WhatsApp kita ni gunakan business WhatsApp. Baru kita akan baru kita boleh buat setting seperti yang tadi itu. Okay? Okay, pertanyaan dapat thank you Puan Darwina, Puan Anira, okay, Puan Rosyara faham, Puan Haryadi faham, okay. Patun Norashida faham, okay, Puan Yanti, okay, Cun. Banyak faham, Alhamdulillah. Ini saya seronok ni. Bila ramai komen macam ni, sedap saya rasa, Alhamdulillah, semua orang faham. Okay, Kak Jun pun faham, okay. Tuan Syarifuddin, second number kita jadikan second admin kan tuan? Betul, tepat sekali tuan. Sebaiknya itulah tugasan second number kita. Okay. So, sekarang ni tuan-tuan, kita dah buat group admin. Kita dah buat group. Kita dah ada kolam sendiri. Sekarang ni kita nak jemput mereka masuk ke dalam kolam. So, macam mana nak jemput tadi? Ada 3 cara kan? Okay, kita nak bina database tadi. Pertamanya ialah kita kena cari mereka. So, kena cari mereka ni kat mana? Kan mereka berjalan sana, sini, dalam Facebook, dalam Instagram dan sebagainya. Maka kita kena cari mereka ni dekat sana. So, kita kena cari mereka dekat kolam yang besar. Cari kat situ. So, dekat Facebook, WhatsApp, Instagram, TikTok dan sebagainya. Google dan sebagainya. Cari dekat situ. Number tadi ni. So, bila tuan-tuan dah cari, siapa pula conteng ni? Okay. Okay, lepas tu, bila mereka dah cari, kita dah cari, maka kita kena tarik mereka. So, nak tarik mereka ni macam mana? Of course, kita kena ada joran. Tu yang penting tuan-tuan dia faham. Joran. So, kita kena ada joran. Kita dah pergi ke kolam tu, so kita pakai joran, lepas tu kita nak tarik mereka. Lepas tu, kalau kita punya joran tu kosong, macam mana mereka nak makan kita nak tarik mereka? Jadi, of course, kita kena ada umpan. So, joran tu apa dia tuan-tuan? Kena faham dulu konsep ni. Joran tu adalah copywriting. Joran ni ibarat seperti copywriting. Jadi penulisan lah. Okay. Assalamualaikum. Ada sesiapa yang nak kurus, ada sesiapa yang nak cantik, ada sesiapa yang perlukan lebih segar, lebih sihat dan sebagainya. Itu. Ada siapa perlukan baju tak nak iron, contoh. Tu tudung tak iron lah. Okay. Jadi kita kena ada copywriting. Jadi copywriting ni penting untuk tarik mereka. Kita dah cari, sekarang kita nak tarik mereka dan last kali kita kena jemput. Jadi pada joran, kena ingat pada joran mesti ada umpan. So apa umpan dia tuan-tuan? Jadi umpan dia ni, okay, kalau tak ada umpan, pakailah joran macam mana pun, dia tak akan datang. Jadi tuan-tuan kena pastikan dekat joran tu ada umpan yang sesuai. So apa umpan dia? Apa sahaja, okay? Apa sahaja yang beri manfaat ataupun konten kepada mereka. Macam tadilah, tips kurus, resepi memasak, siapa nak belajar pasal kewangan, siapa yang nak urus kewangan, siapa yang nak selesaikan hutang cepat, siapa yang nak belajar buat rumah, siapa yang nak belajar masak kari, contoh. Itu tips. Itu adalah konten untuk tarik mereka ke dalam grup tuan-tuan tadi. Okay, setakat ni dapat tuan-tuan.
Puan Abira kata faham, okey Chun. Saya sebenarnya tak faham macam mana saya nak delete dia punya color-color merah ni. Kalau tuan yang conteng tadi minta tolong delete dapat lagi bagus. Saya tak pasti macam mana nak delete dia. Okay. Puan Liza kata okey Chun. So sekarang ni saya nak kongsikan kepada anda. Sekiranya tuan-tuan tak ada konten macam tadi kata tuan Syarifudin. Copywriting tak ada, lepas tu umpan pun tak ada. So macam mana nak bina prospek? Jadi kalau tuan-tuan ada copywriting, ada umpan tadi, maka memang saya galakkan tuan-tuan buat kolam cepat. Jangan tunggu dah, buatlah. Cuma sekarang ni sekiranya tuan-tuan tak ada umpan, tak ada copywriting. Okey? Maksudnya tak ada konten lah. Okey? Sesiapa yang inginkan konten ataupun copywriting, insya-Allah saya dengan tim saya boleh membantu. Jadi kami akan tawarkan umpan ataupun konten buat anda. So of course, kami akan buka kerjasama dengan anda semua untuk bersama-sama dengan kami. Dia tak perlu, don't worry, tak perlu join tim kita dalam 1xy dan sebagainya, tak apa. Cuma kita buat kerjasama. Okay? Tuan-tuan buat kolam, okay? Nanti kita akan bagi copywriting, kita akan bagi umpan yang sesuai. Apa umpan dia tu? Ialah konten. Kita akan bagi maklumat yang bermanfaat kepada mereka. Jadi di sini kami akan buat kerjasama dengan anda. Sekiranya anda berminat, okay, tuan-tuan berminat, nanti tuan-tuan boleh PM dengan admin masing-masing. Okay, dalam grup tu ada admin anda, so boleh bincang dengan mereka. Macam mana nak jadikan kita punya usaha sama ni. Contohlah tuan-tuan ada produk ABC, katalah apa produk saja tak kisah. Jadi macam mana kita nak bantu tuan-tuan untuk bina prospek dan akhirnya tuan-tuan akan dapat, okay, sales daripada prospek itu tadi. Jadi tuan-tuan boleh PM kepada admin, nanti kita akan buat satu grup, kita akan bagi penerangan dan macam mana kerjasama itu dilaksanakan. Ini pun sama, kita tak kenakan bayaran. Itu macam mana you nak untung kalau tak ada bayaran? Tak apa, nanti kita akan cerita macam mana caranya. Sebab konsepnya kita nak bagi percuma, okay, kepada anda untuk kerjasama ni. Okay, so sebelum tu saya kongsikan tips awal. Okay, tips awal dia pertama, okay, anda buat kolam. Okay, tuan-tuan buat kolam, kami akan buat copywriting. Lepas tu nanti, anda punya tugas jemput mereka masuk dalam kolam tadi menggunakan copywriting kami. Okay, lepas tu nanti kontennya apa? Kontennya jemput mereka datang hadir preview kita punya kelas setiap Jumaat ataupun ada hari yang kita bagi tahu nanti. Dan mereka join kelas kita secara percuma. So mereka hadir dalam kelas ni, so mereka akan masuk kelas tu, kelas tu secara percuma 12 sesi. Ada infogram kita bagi. Macam baru ni kita ada bagi infogram. Ada dah yang dah feedback dengan kita. So mereka pun akan dapat manfaat daripada perkeso tadi. Percuma gak, kita tak ada kenakan bayaran pada anda. Lepas tu program MDEC hari Jumaat ni pun dah ada yang start jalan. Hari Sabtu pun ada training dan sebagainya. So MDEC itu daripada Kementerian Usahawan pun semua kelas percuma. Jadi tuan-tuan maksudnya tuan hanya buat kolam. Kita akan bantu juga macam mana buat kolam tadi. Kita akan bagi copywriting, kita akan bagi konten. Hanya tuan-tuan jemput mereka masuk kolam tadi dan jemput mereka datang kita punya program. Dan daripada situ nanti tuan-tuan akan dapat sales. Sebab tu saya katakan, bina prospek dahulu, masukkan mereka dalam kolam tuan-tuan. Bila tuan-tuan dah admin dalam grup, okay, apa yang akan anda dapat? Itu yang penting. Kena tanya apa yang tuan-tuan dapat bila kita buat kerjasama ni. Okay, saya dapat, itu saya akan dapat lah. InsyaAllah akan adalah kita punya keuntungan dan sebagainya. Tapi apa kira kita tak ada bayaran pun kepada anda ataupun pada prospek. Itu yang paling penting. So, apa yang anda akan dapat? Pertama, kelebihan untuk anda dapat prospek untuk masuk ke kolam anda. Sebab mungkin anda tak ada konten, tak ada copywriting, tak apa, kita akan bagi. So, mereka akan mula masuk dalam anda punya kolam. Jadi, kolam tadi siapa yang kontrol? Anda yang kontrol. Siapa pemilik kolam tu? Anda adalah pemilik kolam. Macam Puan Anira tadi, dia ada kolam. So, bila anda ada kolam tadi, apa yang anda boleh buat? Anda boleh kawal. Selain itu, anda boleh promote apa saja perkhidmatan yang tuan-tuan ada dalam tu. Jadi selang-selikan dengan konten kelas kita. Lepas tu tuan-tuan buatlah iklan dalam tu. Bagi tahu iklan sekejap. Contoh. Lepas tu nanti bagi info berkenaan kelas kita. Lepas tu iklan lagi produk ni. Lepas tu masuk lagi kita punya maklumat berkenaan grant jika ada. Lepas tu iklan lagi tuan-tuan punya produk. Contoh. Jadi mereka pun akan selang-seli lah. Ataupun nanti, okay, Sabtu, Ahad,
buka chatting tu kepada public. Jadi tuan-tuan benarkan semua untuk beriklan contohnya, bertanya dan sebagainya. Jadi tuan-tuan punya grup. So banyakkan grup supaya mereka masuk dalam tuan-tuan punya grup jadi prospek. Berbanding dengan kata Puan Anira tadi, cantik juga cara tu. Cuma kalau saya lebih prefer buat kolam. Sebab kalau you save number dia save number kita tak tahu apa minat dia. Maka tak kena dengan apa yang kita nak promote. Itu lebih kepada bersosial sajalah, bersosial, berkawan-kawan, network dan sebagainya. Tapi minat mereka tak sama mungkin dengan minat kita. At least jika mereka masuk dalam grup ni tadi, kita dah tahu dah dia minat berkenaan dengan digital marketing ataupun produk kita dan sebagainya. Itu maksud saya. So, kelebihan yang ketiga anda dapat, sales nanti anda punya. Tak perlu bayar saya commission. Don't worry, tak perlu bayar admin pun commission. Jadi, anda punya produk, anda promote dalam grup yang anda punya kolam tadi. Hanya share saja kita punya maklumat kelas. Okay? So, itu saja tuan-tuan yang saya boleh kongsikan pada malam ini. Puan Anira kata saya nak buat. Yes. Nanti Puan Anira PM kepada admin grup kita. InsyaAllah kita akan bantu. So, jika ada pertanyaan. Okay, saya buka untuk pertanyaan. Kita ada lagi kita dah 10-7 minit. Tak apa, 3 minit saya bagi pada tuan-tuan. Jika ada pertanyaan, boleh buka mic. Okay. Bos, sorry bos. Tak tahu apa benda tertekan dia warna merah jadi. Sorry Oh, tak apa. Itu biasa dalam kelas tu, normal tuan-tuan. Itu iklan tadi tu namanya. Nah, dia ni tak tahu. Tak apa. Dah hilang dah. Hilang lah. Yes. Okay, jika ada pertanyaan saya ala-lukan. Yes? Yang FM WhatsApp tadi, okay. Kalau saya pakai nombor lain, nombor mana ambil line tu nombor untuk guna FM WhatsApp, macam mana nak separatekan personal WhatsApp dengan grup tadi kan you punya ada Cik Hadi punya ada grup satu WhatsApp. Itu yang personal satu WhatsApp kan? Betul. So macam mana nak beza? Sekarang ni grup-grup tu semua dalam phone number yang sama, dalam personal. Saya dah ada business tetapi dia baru beli, saya baru masukkan business punya WhatsApp tadi. Tapi tak ada nombor, saya tak bagi nombor tu ke orang lagi untuk buat apa-apa. Okey, faham. Okey, pertama saya nak tanya tuan ada berapa number sekarang? 2 number. Okey, dalam handphone tuan ada berapa WhatsApp dah tuan install? 3 kan? Okey. FM tu tak masuk nombor lagi. Belum masuk nombor. Okey. Sekiranya tuan masukkan number personal tadi pergi ke FM, so WhatsApp personal tu dia akan jadi kosong. Sebab number tu dah didaftarkan dekat FM WhatsApp. Okey. Jadi tuan kena decide nak install apa dekat FM WhatsApp. Sama ada nombor personal ataupun nombor yang baru. Sebab dia saya ingat nak separatekan tu je. Nak separatekan grup itu personal. Oh, business. Dia yang macam Cik Hadi punya. Dia begini tuan. Sekiranya tuan ada 2 number, satu nombor bisnes. Yes. Jadi itu tuan install dekat business WhatsApp. Yes. Untuk WhatsApp personal tadi, tak apa, tuan boleh install dekat FM WhatsApp. Sebab dia akan asingkan chat, sebab di situ dia akan 4 kolom. Ada 4 kolom. Dia ada kolom chat personal, dia ada kolom group, lepas tu dia kolom status dan juga call. Kalau standard kan ada 3 kolom je kan? Yang dekat FM WhatsApp tu ada 4 kolom. Cuma kena ingat bila masuk dekat FM WhatsApp, kemungkinan, bergantung kepada cara buat tu lah. Sebab tuan mungkin baru nak buat, data yang lama tu tak ada. Yang ada hanya contact number dengan group number saja. Jadi chatting lama-lama tu, itu kena save awal-awal lah, kena backup siap-siap. Yes. Kena backup. Saya tak buat lagi, takut nak buat. Sebab takut tersalah. Betul. Jadi tuan kena backup dulu. Dia ada cara backup. Tuan boleh Google. Nanti saya bagilah link. Tuan Syarifudin tak apa. Saya ada number. Nanti saya akan bagi link. InsyaAllah besok saya akan bagi link lah. Hari ni saya tak sempat. Besok saya akan bagi. Saya akan bantu tuan step by step buat tu. Don't worry. Terima kasih. Tak apa. Ada pertanyaan lain kawan-kawan? Siapa yang confused ke pertanyaan apa sajalah yang daripada hari pertama sampai ke hari ni. Hari ke-7 dah kita berkelas sama-sama untuk bulan Ogos.
Tuan Adi, Yes. saya pun pertanyaan macam Cik Syarifuddin juga. Saya kalau Okay. yang guna yang singkat yang sampai macam yang 3 tu kan. First untuk personal, second untuk business, yang third untuk pemasaran. Yang pemasaran tu macam mana kita nak masukkan dalam grup tu? Macam mana tu? Kita kena masuk dalam grup tu juga ke atau macam mana? Kita Tu kena yang saya tak faham sangat. Okay, nombor yang ketiga tu kita kena add dia dalam grup yang kita ada sekarang. Maksudnya kalau misalnya dalam grup taman tu, okey. Saya dah ada WhatsApp business. Lepas tu pemasaran pun masuk dalam grup taman tu juga ke, contohlah? Okay, kalau taman tu dah ada nama puan, mereka dah kenal, tak perlu pakai nombor personal, nombor marketing tadi. Pakai nombor business tak ada masalah. Sebab orang dah kenal. Untuk marketing ni, sebab orang tak kenal kita, maka kita pergi ke guna nombor marketing. Sebab apa? Kalau puan gunakan nombor business untuk WhatsApp orang yang kita tak kenal, kan? Maka potensi tinggi. Ada potensi kena ban lah kita punya number tadi. Sebab Okey. dia akan report, saya tak kenal orang ni. Lepas tu saya nak block. Lepas tu dia tekan report. Sudah kena kita. Maknanya yang pemasaran tu kita masuk dekat grup yang kita tak masuk lagi lah. Betul. Kita join grup yang lain selain daripada yang ada sekarang. Okey. Baru faham. Join je. Okey, terima kasih tuan. Kan? Sebab nombor tu nombor marketing. Lepas tu chat personal dia asing, chat group pun dia asing kan. Betul tak? Jadi join je. Ya, betul. Grup join je. Tak kisahlah grup insurans ke, grup kowe ke, grup apa nama tu, tak kisah, masuk je. Sebab nanti dalam grup tu ada banyak contact number. Dan tuan-tuan boleh gunakan itu untuk marketing nanti. Okey. Faham. Faham Sebab dekat grup FM WhatsApp ni, dia ada satu lagi ciri-ciri, tak perlu save number orang tu. Key in je number dia, dah boleh WhatsApp. Okey. Jadi kalau tuan-tuan buat grup nanti, buat grup guna business WhatsApp, lepas tu nanti add number marketing tadi ni ke dalam grup tadi, jadikan dua-dua admin. Okey. Betul tak? Okay. So bila dalam grup nanti, bila kita dah invite mereka masuk dalam grup, jadi nanti komunikasi dalam grup tu gunakan business WhatsApp. Jangan gunakan number marketing untuk communicate. Nombor marketing ni hanya guna untuk jemput saja. Jadi bila dalam grup tuan-tuan tadi, gunakan number business yang tuan-tuan ada tu sebagai communicate dalam grup tadi. Dapat siapa bertanya? Kak Jun, maaf saya nak tanya macam mana kita nak tahu minat customer. Maaf saya tertinggal, minta ulang sikit. Okey, nak tahu minat customer ni berdasarkan copywriting puan. Puan kena buat satu copywriting. Contoh, siapa minat nak kurus, siapa minat nak badan sihat, siapa nak video tutorial, siapa nak e-book percuma. Itu contoh. Itu jadi kita nak tarik mereka masuk dalam grup kita. So bila mereka rasa minat, nak tahu lebih, so dia akan klik link yang kita bagi dan masuk dalam grup kita. So bila mereka masuk dalam grup tu, itu kita dah panggil sebagai prospek. Jadi proses ni dinamakan bina database. Okay, hari ni isi kehadiran. Yes, nanti lepas kelas nanti isi kehadiran. Okay, nanti saya akan email lah kelas-kelas ni. Nak kena isi form kehadiran tak malam ni? Ada tuan, cuma mungkin tak sempat nak upload. Nanti kita akan upload lepas ni lah. Okay, ada tak cara untuk WhatsApp group yang banyak? Untuk dapatkan WhatsApp group yang banyak. Okay, Puan Nabirah. Sebenarnya ada. Ada cara untuk dapatkan WhatsApp group yang banyak. Sebenarnya ada. Okay, dia gunakan sistem. Okay, ataupun software. Dia software tu ada yang harga 200, ada yang harga 300 atau 350. Okay, kalau tuan-tuan berminat nak tahu yang ni, tak apa. PM dengan admin, nanti saya akan kongsikan link yang berkaitan. Dia bayar sekali saja. Tak perlu bayar yuran tahunan dan sebagainya, tak perlu. Dia bayar sekali je. Okay? Tapi yang bagusnya, sistem tu, kita guna satu number, kita boleh extract semua nombor telefon dalam grup WhatsApp tadi, dan kita dengan satu klik akan boleh hantar nama-nama kita punya marketing tu kepada mereka. Tak kisahlah number tu kita nak ambil kat mana pun boleh. Okay. Ada pertanyaan lain?
Malam ni kalau tanya tak apa, saya bagi ekstra. Siapa yang rasa nak live tu tak sempat, mungkin ada kerja, tak apa saya bagi. Cuma yang ni saya bagi ruang untuk pertanyaan sebab minggu ni hari Khamis. Besok kira free sikit. Oh, patutlah ada yang duk diam je dalam WhatsApp kita je. Yes. Betul puan. Kenapa mereka duk diam dalam WhatsApp kita tu? Itulah tujuannya. Mereka nak dapatkan database. Jadi kita, dia normal lah. Kalau kita buat grup, ada yang komen, ada yang tak komen, lepas tu dia diam, lepas tu kita create grup baru, dia pun ada juga kat grup baru. Jadi mereka ni mungkin, dia akan extract lah nombor-nombor telefon kita tu. Tapi bagi saya tak ada masalah, nak extract pun extract lah, sebab itulah kenapa kalau kita nak join grup, mana-mana grup kita nak join, pastikan kita join guna nombor marketing. Jika kita ada 3 nombor. Ni kalau kita berniaga lah. Sebab tu saya punya nombor personal bebas. Tak ada orang nak PM saya dan sebagainya. Sebab nombor personal saya tu memang tak pernah nak klik mana-mana link yang tak berkaitan. Jadi sebab tu kita perlu ada 3 nombor. Satu ni kita pergilah join mana-mana grup. Nombor yang ketiga tadi. Tapi kalau tak ada nombor ketiga, gunakan nombor bisnes pun tak apa. Okay? So, itu saja tuan. Mungkin malam ni, sekiranya ada yang berminat tadi, nak tahu ekstra bagaimana untuk kita buat sesama bersama ni, okay, nanti PM kepada admin. Kita akan bantu untuk buat anda punya grup. Kita akan bantu untuk bagi copywriting juga konten. Jadi tuan-tuan akan ada peluang untuk buat sales lebih dalam tu. Nanti kita akan ada satu grup WhatsApp, grup support lah untuk bantu anda untuk bina anda punya perniagaan nanti. So itu saja saya untuk malam ni. Kejap lagi kita akan bagi borang melalui admin. Okay, Tuan Saripudin. Tak sempat saya nak upload dalam ni. Okay. So mungkin itu saja untuk malam ni. Terima kasih kepada semua yang hadir. Saya doakan anda semua dikurniakan keberkatan, rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dikurniakan kesihatan yang baik, keluarga sakinah mawaddah warahmah, kehidupan husnul khatimah, dan dikurniakan kesihatan yang baik serta dilindungi daripada wabak penyakit COVID-19. So terima kasih pada semua yang hadir pada malam ini. Kita jumpa hari Isnin minggu depan. Okay, kelas Facebook. Ada 3 hari kita akan belajar berkenaan Facebook. Okay, so harap sangat tuan-tuan get ready. Kalau boleh tuan-tuan dah ada page sendiri, lagi bagus. Okay, mudah untuk kita buat kelas tu nanti. Tapi kalau tak ada, tak apa. Kita akan ajarkan juga. Dan sebelum tu, besok kami akan buat preview. Jadi minta tolong jemput kawan-kawan untuk join grup kita untuk mereka dapatkan manfaat. Okay, kelas minggu depan akan bermula dengan WhatsApp, Facebook, dan mereka akan jumpa kelas WhatsApp ni lagi 2 minggu selangnya. Sebab kelas ni dia akan cycle 30 hari. Okay tuan-tuan? Itu saja, kita tangguh dengan suatu as dan tasbih kepada subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr innal ladzina amanu sholihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Okay, terima kasih Puan Liza, Puan Hawa komen. Terima kasih Puan Rokia, Puan Yanti, Puan Marsina, Puan Liza, Puan Norasida, Puan Ghazali, okay, Tuan Anira, Puan Siti Ros Haizat, Nurjahan, Haryadi, Tengku, Syaribudin, Marsita, Zarina, Puada, Tuan Ismail, Maddiah, Puan Hawa. Terima kasih Puan Hawa, banyak support kita. Kak Jun, Puan Ainul, Samli, hai Samli, Mr. Samli, Puan Darwina, Liza, Saidi Daud, Amira dan juga Puan Rokia. Terima kasih semua. Assalamualaikum.